Mana yang kita janjikan, kita akan berkongsikan satu lagi idea craft bersama dengan anda, iaitu lukisan. Tapi masalahnya Rina, di mana Rina? Saya. Wah, kat belakang lukisan ni. Okey, sebenarnya apa yang kami bawakan Ya. ini juga salah satu kreativiti yang boleh kita rangsang minat anak-anak. Lukisan yang saya pegang ni, Farin, sebenarnya dilukis oleh Delisha Auni. Delisha Auni. Yang berusia 8 tahun. Menurut Cikgu Fazlina Tukiman dari Artsy Finger Studio, bersama hari ini kita ada adik Siti Nur Sofia Omar Sharif yang mana merupakan anak murid kepada Cikgu Faz ini. Dan mereka sedang melakukan demo lukisan dengan menggunakan kaedah acrylic paint, Faz, ya? Okey, kita bersama dengan Faz dan juga anak didiknya. Okey, bila kita bercakap mengenai lukisan ni adalah salah satu cabang craft. Tapi anda sebagai seorang pendidik bagi kaedah lukisan ni, apa sebenarnya yang dapat kita cungkil daripada anak-anak kita ni melalui kaedah lukisan ni? Okey, selalunya ibu bapa yang hantar anak dia untuk melukis ni is untuk membina dia punya self confidence. Bila dia berimajinasi, selalunya kanak-kanak yang ada masalah komunikasi. Okey. Jadi bila dia pergi untuk kelas melukis ni, dia akan curahkan segala apa yang dia rasa dekat dalam hati dia dekat atas lukisan dia. Okey. So jadi saya punya cara pula mengajak anak-anak, saya cuma beri dia panduan sahaja. Apa yang dia nak lukis terpulang pada dia. Okey. Bila Cikgu Faz menyentuh tentang memberi kebebasan kepada mereka untuk mereka berkreativiti sendiri, berimajinasi sendiri. Saya tertarik apa yang dilakukan oleh adik Sofia ni. Ini kira imajinasinya ketika ini, ya? Ya. Adik Sofia usianya berapa? 13 tahun. Minat melukis dari usia berapa? 8 macam tu. 8 maknanya baru mulai 8 tahun lah. Okey, apa yang sekarang ni awak cuba nak gambarkan melalui apa yang awak imajinasikan dalam lukisan ni? Apa yang awak ketengahkan ni sebenarnya? Lukis apa ni? Bunga matahari. Okey, boleh terus lukis bunga matahari. Kenapa agaknya hari ini Sofia memilih untuk lukis bunga matahari? Sebab Kan sebenarnya saya tahu Rina. Ya. Kenapa dia terimajinasikan tu? Kerana melihat Rina bersinar seperti matahari. Kalau dengan Uncle Farin, dia memanglah suka mengusik, Tapi kan? saya pasti untuk anak-anak seperti Sofia ni, dia sesuatu yang positif, sesuatu yang menceriakan Lagi bagi satu, mereka. kalau kita lihat kanak-kanak perempuan ini, dia akan lebih kepada mungkin pemilihan lukisan itu yang cantik-cantik, yang indah-indah. Sebab itulah lukis bunga. Betul. Lukis sesuatu yang menarik perhatian mereka. Betul tak? Okey, Cikgu Faz, kita nak kongsikan juga, kalau bercerita tentang kreativiti anak-anak ni, ada pelbagai. Tetapi bila kita sentuh tentang lukisan, kita melihat bahawa apa yang penting dari segi bagaimana cara mereka memegang alat lukisan. Betul. Cara mereka memadukan ataupun meletakkan warna-warna dalam satu kanvas itu. Adakah itu mendapat tunjuk ajar ataupun diberi kebebasan juga? Okey, dalam kelas lukisan saya ada 3 perkara penting yang saya titik beratkan. Satu ialah dia mempunyai kebebasan, maknanya ada self confidence bila dia melukis. Maknanya dia tak takut-takut mengekspresi apa yang dia rasa. Okey. Yang kedua ialah kita bagi dia guidance bagaimana dia actually improve dia punya motor skill. Itu yang paling penting. Contohnya macam kita. Sekarang Saya bantu Faz. Okey. Untuk first student, maknanya untuk kelas pertama, kita takkan terus bagi brush dekat dia. Kita akan bagi dia art knife. Ni kita panggil art knife. Kenapa? Sebab ini lebih mudah. Brush sebenarnya menggunakan brush saya rasa lebih halus. Lebih halus, lebih susah. So untuk nak bina motor skill tu sebenarnya dia ambil masa yang lama. Bukan 1 atau 2 kali painting. You kena buat banyak kali. Macam kita, anak-anak kita belajar menulis. Kan kita nak buat A tu berapa lama agaknya ambil masa dia. A dia tu jadi untuk perfect. Sempurna, betul tak? Yeah, So betul. bila kita guna knife, contoh kita nak buat garisan. Contoh Faz buat ni. Mari kita saksikan. Okey. Dalam painting lukisan ni saya jarang mengguna pembaris. So
art knife ni akan bantu kita untuk buat garisan lurus. Baik, kita tunjukkan Tengok, kepada ya. para penonton. Kalau boleh kita tengok di kamera tu. Okey. Yang Nampak saya kan? nampak dari sini macam lukis rumah. Ah, Tak pastilah. betul. Okey, Tapi dekat betul saya. juga, betul juga. Saya mengimbas kembali masa zaman saya kecil bila disuruh membuat seni lukis dan sebagainya. Kita rasa sangat mencabar bila menggunakan brush tu sebenarnya. Kadang-kadang Betul tersalah kan? sikit warna, kita dah jadi kecewa, kemudian kita rasa Malas nak macam buat. malas nak buat. Okey, Okey. Faz, ini yang cukup menarik yang saya ingin tanyakan kepada seorang pendidik dalam untuk kaedah lukisan ni sebenarnya. Apabila kadang-kadang anak-anak ni Rina, dia sebenarnya takut nak cuba lukis pasal takut lukisan dia teruk. Betul. Takut lukisan dia dikutuk, dikritik. Betul. Macam mana kita nak Takut sangat mengatasi orang tu? kata, tak cantik lah. Awak lukis apa? Tak faham. Itu yang memainkan sebenarnya, membuatkan jiwa mereka ni rasa tak berani seperti apa yang disebut Bagaimana tadi. nak mengatasi itu? Macam Sofia, masa pertama kali dia masuk kelas saya, dia rasa takut-takut nak memulakan kali pertama painting menggunakan knife ni sebab dia rasa anak murid saya semua panggil saya anti-fuss. Sebab saya tak nak dia orang rasa macam berada Jauh dekat lah. dalam classroom. Faham. So I just want them saya nak dia jadi selesa dengan saya. So anti-fuss. Sofia rasa apa yang Sofia buat ni macam salah lah. Sebenarnya dalam arts ni kita kena selalu pupuk dia tak ada yang salah. Tak ada yang betul. Saya setuju. Ikut tafsiran masing-masing. Ikut tafsiran masing-masing. Macam painting yang dekat hujung sana tu yang ada banyak bunga yang macam berterabur tu. Itu dibuat oleh pelajar saya umur 4 tahun. 4 tahun. Oh, 4 tahun. tahun. Cantiknya. Kombinasi warna dan sebagainya. Ya, dia just ambil untuk yang 4 tahun yang motor skill dia tak berapa lagi nak develop lagi kan. Okey. So kita bagi dia brush and ambil apa saja color yang dia suka dan just paint je dekat atas canvas tu. Bentuk bunga yang dia rasa dia nampak, kita akan tunjuk gambar. Okay, ini bunga. Ya. Okey. Just buat ikut imajinasi yang student saya tu nama dia Suri. Ikut imajinasi Suri. So Suri just ambil brush, dia just paint je 4 tahun. Jadi sebagai ibu bapa, sebagai pendidik sekalipun, kita beri dia kebebasan buatlah apa saja dia nak. Buat siapa saja dia nak buat. Sebab tu bila saya punya kelas, saya tak bagi ibu bapa datang dan duduk sekali. Sebab pernah ada ibu bapa yang datang, Okey. oh ni salah, ni tak cantik. So benda tu sebenarnya akan mengganggu anak punya kebebasan untuk berfikir. Ini adalah salah satu contoh dalam kelas Fasmi. Ya, yang ini 6 tahun, yang tadi pun 6 tahun, yang sebelum tu tadi Amani, yang tu painting Yang berwarna biru ni. warna biru tu dia punya, yang planet dekat coffee table tu pun dia punya. So dia yang buat. Bila menyentuh tentang seni lukis ini kan, bagaimana sebenarnya Faz sendiri melihat perbezaan dari segi kreativiti anak lelaki dan juga anak perempuan? Adakah perbezaan ataupun sebenarnya sama saja? Okey, daripada segi perempuan, diorang lebih suka kepada macam yang tadilah bunga apa semua. Jadi diorang lebih kepada risau, tak sempurna. Line ni kenapa tak straight? Perempuan, nampak tak perempuan macam mana? Perempuan kan. Ya. Tapi macam student lelaki saya, pelajar lelaki saya, dia lebih terbuka. Lebih macam, sebab saya bagi kebebasan apa yang dia nak buat. Kalau lelaki ni lebih kepada, saya nak lukis dinosaur, saya nak lukis superhero, robot. So diorang bila diorang lukis, diorang akan lukis buat apa saja diorang suka. Cuma saya guide dia macam warna. Warna ni kalau kita campur semua warna, dia akan jadi hitam. Jadi kan. Jadi saya bagi guide warna, macam mana nak campur warna. So ada 3 benda elemen saya pentingkan. 1 is the kebebasan. Okey. 2 is the motor skill. 3 is actually you belajar sains, mencampur warna. Jadi warna apa? Jadi warna apa. Okey. So itu penting. Sebab kita tak nak nanti dia punya lukisan dia akan jadi sad, dia akan jadi sedih bila lukisan dia tiba-tiba Macam tak kenapa jadi. semua hitam? Kenapa semua kelabu? Yeah. So itulah sebenarnya yang saya ajar. Jadi sebenarnya bila Faz kata macam tu Rina, sebenarnya tak ada yang salah, tak ada yang betul. Betul. Di dalam seni ni. Jadi siapa yang kutuk lukisan saya dulu, maknanya dia tak tahu seni.
Tak menghargai seni. Betul. Okey, walaupun dalam diam-diam Sofia dah hampir menyiapkan mataharinya yang cukup bersinar ini, saya kagum sebab ada teknik ditarik, cara pegang knife tu pun ada gayanya sendiri. Betul. Dan cantik sebenarnya, walaupun baru separuh. Boleh teruskan adik Sofia. Bagaimana sebenarnya kita nak melihat bahawa dalam situasi ini bukan sahaja peranan guru di dalam kelas seni lukis itu sendiri, tapi ibu bapa di rumah juga menjadi satu galakan untuk bagi semangat kepada anak-anak untuk teruskan minat di rumah juga. Mungkin boleh pengaruhi adik-beradik yang lain. Betul-betul. Selalunya ibu bapa yang hantar anak-anak dia ke kelas saya ni, dia orang berfikiran positif. Mula-mula memang ada macam okey ni salah, tapi bila dia dah tengok bila lukisan tu dah siap, dan saya explain, kata okey, ini yang dah siap. So apa kata ibu bapa? Oh cantik. Lepas tu adik dia datang, oh cantik. Nak cuba jugalah. Nak cuba juga. Salah satu cara untuk galakkan. Selalunya bila buat lukisan ni kanak-kanak, especially yang bawah 11 tahun ni, dia punya konsentrasi tu sangat pendek. Paling lama dia boleh duduk diam kalau lelaki 10 minit tu dah okey sangat. Saya faham sangat. Saya memang faham sangat. Pengalaman ya. 10 minit sebab saya ada anak lelaki kan. Okey, sementara Faz dan juga Sofia menyiapkan atau meneruskan karya mereka, kita ada lagi satu lagi craft ataupun hasil kreativiti melalui raja, bukan sebarang raja ya. Ini raja pensel warna. Kita bersama dengan Hasrin Ismail yang juga kita akan buatkan panggilan video bersama dengan beliau untuk berkongsikan tentang kreativiti menggunakan pensel warna ini pula. Assalamualaikum Hasrin. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Bagaimana sana semua? Alhamdulillah sihat juga di sini semuanya. Okey. Ya, saya. Hari ini kita bercerita tentang nak merangsang kreativiti anak-anak. Salah satu cara adalah melalui seni lukis yang ada di studio ketika ini. Dan kabarnya nak dikongsikan oleh Hasrin sendiri berkenaan dengan penggunaan pensel warna dalam seni. Mungkin boleh kita ceritakan sikit, kongsikan sikit. Baik. Salah satu bahan kita boleh gunakan adalah pensel warna lah, iaitu medium grade. Jadi dengan tempoh PKBB ni kita mungkin terhad atau terbatas penggunaan material yang ada di rumah masing-masing. Jadi saya cuba nak berkongsi dengan ibu bapa, kawan-kawan, anak-anak di luar sana, termasuk juga kru wanita hari ini. Sebenarnya kita jangan membataskan diri kita dengan apa saja peralatan ataupun apa yang kita nak lakukan kerana keadaan dan atau apa saja, tetapi kita boleh lakukan dengan apa saja benda yang ada di rumah kita. Jadi salah satunya dengan pensel warna lah. Jadi dengan pensel warna ni sebenarnya kalau contohlah, kalau di rumah dalam keadaan sekarang ni kita hanya ada sebatang pensel warna saja. Jadi jangan menganggap bahawa kita tak dapat nak berkarya dan sebagainya. Pada saya, untuk kita menjadi seorang yang kreatif, tidak membataskan atau ada syarat-syarat tertentu. Jadi kalau kita menghadapi cabaran PKPB sekarang ni, dengan keadaan yang kita terpaksa duduk di rumah, kita tak ada bahan yang mencukupi untuk menghasilkan sesuatu bahan ataupun karya. Tetapi kreativiti itu sebenarnya adalah apabila kita berusaha untuk mengatasi cabaran itu juga adalah satu kreativiti yang boleh sesiapa pun lakukan. Jadi kalau contoh, ni saya tunjuk contoh. Ini yang saya buatlah. Contoh yang saya buat. Cantiknya cikgu. Ini menggunakan sebatang pensel warna saja. Seperti juga seperti pensel. Kalau ini yang saya buat, kita tak nafikanlah, mungkin Uncle Umih ni saya panggil Uncle lah ya. Jadi nampak macam yalah dah kata orang ada bakat dan sebagainya. Jadi itu cadangan kalau sekiranya mereka ada bakat dan sebagainya. Tapi bagaimana pula pada mereka yang kata tadi, bagaimana saudara pengacara kita tadi Farid kata kalau dia tak tahu mewarna dan tak suka untuk craft dan sebagainya, saya akan tunjukkan cara mudah untuk rumah. Ya, sekarang jugalah saya tunjukkan contoh. Silakan. Kami adu-adukan. Kita suka ni cara-cara mudah ni. Silakan. Macam ni contoh, kat rumah tak ada kertas lukisan. Apa yang ada? Contoh, kita cuma ada kertas photostat macam ni ya. Okey. Jadi kalau kita renyukkan begini, kita ataupun kita buat sesuatu, kita buang di tong sampah. Tetapi ia juga boleh menghasilkan sesuatu yang menarik.
Okey, kita buka balik. Kan nampak ada renyokan kertas. Ya? Ada renyokan kertas yang terdapat kedudukan kertas akibat renyokan tadi. Jadi gunakan pen dakwat dan sebagainya. Kita ikut renyokan pen tersebut. Wah, betul juga Okey. Ini yang paling mudah lah. Kata orang tak ada objek, tak ada bentuk yang kita nak buat dan sebagainya. Hanya mengikut garisan ataupun kedudukan renyukan kertas. Dan kalau kita sekiranya kita nak buat bentuk yang berbeza sedikit daripada tadi. Tadi bebas satu renyukan gini. Kalau yang macam ni, kita ubahlah. Hasilnya begini. Cantiknya. Dah macam ranting yang tak ada daun. Macam Kemudian, ni saya pun boleh buat. Siapa saja boleh lakukan. Okey, kemudian kalau kita ambil kertas tebal. Okey. Ini apa pula caranya? Okey, kita masukkan kertas tebal tu yang tak boleh direnyukkan. Kita renyukkan kertas tersebut. Macam daripada kertas tisu ke dan sebagainya, kotak tu. Okey. Kita renyukkan, kemudian kita buka balik. Kesannya akan timbul begini. Wow. Ya? Siapa sangka hanya daripada renyukkan kertas? Ya. Kemudian kita boleh warnakan juga. Letaklah kedudukan kertas yang tebal yang tak boleh direnyukkan itu. Kemudian kita balut ataupun kita renyukkan dengan kertas photostat ini. Kemudian kita boleh warnakan begini. Betul. Saya kira kalau kita tengok secara konvensionalnya kita faham, kita beli buku warna, kita ikut garisan-garisan dan sebagainya. Tapi ini dalam tempoh yang sangat terhad dan juga PKPB ini mungkin antara idea yang mudah dan ringkas. Wow, itu hasil yang sudah pun diwarnakan ya? Ya. Ini yang dah diwarnakan. Baik, saya nak bagi cadangan satu lagi. Kalau Silakan. kiranya sebab tadi saya nampak, saya nak cuba membantu pengacara kita dan juga rakan-rakan di rumah. Okey, saya nak tunjukkan cara kalau kita menggunakan pangkah-pangkah, ya. Macam ni, urutan pangkah macam ni. Ya. Huruf tu kita gunakan pen, kemudian kita lukis berbentuk-bentuk dan sebagainya, ya. Dan kita boleh jadikan macam ni. Ya, tulisan tu kita boleh buat. Wah. Macam ni. Kita nak tengok hasilnya. Macam ni. Boleh nampak ya? Nampak. Boleh. Okey, stay safe ni stay home dan stay safe. Kita boleh buat apa saja dia punya bentuk. Kemudian kita ikutkan dengan tanda-tanda pangkah tersebut. Kemudian kita warnakan pun boleh. Ini seni yang paling mudah. Betul. Hasilnya memang cukup indah. Idea ringkas dan kreatif. Okey. Ya, ini cadangan kepada mereka yang kata sukar untuk melukis objek dan sebagainya. Baik. Tak ada alasan lagi ya selepas ni untuk berkarya? Ya, ini yang saya tunjukkan contoh kalau WHI nak buat TV3 macam ni contohlah ya. Ini secara mudah. Paling mudah, cantik pula tu. Baik, Apa pun terima kasih Cik Asrin. Ya. Terima kasih sekali lagi kepada Baik, Cik terima Asrin. kasih. Kita ucapkan terima kasih kepada wanita hari ini kerana jemput Kunir untuk terlibat pada live hari ini. Okey. Dan harap Bagi kita mereka semua yang mungkin nak tahu kelasnya bagaimana? Facebook. Okey, boleh hubungi handphone saya, dan nanti saya akan tunjukkan. Saya juga ada kelas online, saya juga ada kelas tetap di Kota Damansara. Kita juga ada pelbagai medium. Ya, baik. Okey, terima kasih Cik Asrin. Okey. Assalamualaikum. Facebook.com/Unih Raja Pensil Warna. Okey, kita kembali bersama dengan Sofia dan Dah juga siap. Faz. Cantiknya. Okey, dan sebelah sikit kita dah dapat melihat apa yang mereka cuba tunjukkan kepada kita. Okey, Faz, akhir sekali saya kira ini antara yang saya tak nak lepaskan peluang untuk bertanya kepada Faz sendiri. Okey, bagi ibu bapa sebenarnya yang kat rumah tu, betul Rina, kadang-kadang ibu bapa kat rumah ni risau sangat nak bagi anak dia berbuat seni-seni seperti ini, takut rumah bersepah, takut rumah kena conteng, takut sebagainya. Jadi inilah yang perkara harus dihadapi dan diterima. Tapi bagaimana yang kita boleh galakkan para ibu bapa? Bagi saya, siapa yang ada anak kecil lah yang takut rumah bersepah, macam kena kalau acrylic paint ni kalau kena dekat baju ataupun dekat ni dia susah nak hilang sebab dia base glue dengan colour. Jadi saya galakkan untuk adakan satu tempat khas untuk diorang boleh berkarya ataupun buat apa-apa saja craft mengikut apa yang dia suka. Jadi kita tak boleh terlalu mengongkong anak kita. Okey, jangan sepah, jangan ni. Sebab kadang-kadang kita kena bagi kebebasan untuk anak kita berkarya. Sebab daripada situlah minda dia akan terbuka dan boleh tengok benda lebih apa?
lebih luas lagi kan. Kita nak anak kita pandai tapi semua kita nak larang. Macam mana? Semua kita halang. Betul. Betul. Ini hasil daripada adik Sofia sendiri dan kalau kita boleh kongsikan Farin. Ini mungkin separa sempurna dan pasti akan disudahkan sebentar saja lagi. Terima kasih sekali lagi kepada Faz dan juga Sofia Dan yang bersama bagi dengan mereka kita. yang nak tahu lebih lanjut berkenaan kelas daripada Faz sendiri. Instagramnya? Boleh, saya ada Instagram saya Artsy Finger Studio. Saya Artsy buat Finger home Studio. private class untuk lukisan bagi kanak-kanak daripada umur 4 tahun sampailah ke 15 tahun. Baik. Dan saya juga ada ajak adult dewasa yang tiba-tiba rasa macam stres dekat office tu. Bolehlah belajar melukis. Bolehlah belajar melukis. Boleh Baik. semak IG saya lah Artsy Finger Studio. Artsy Finger Studio. Sekali lagi terima kasih kepada Faz dan juga Sofia kerana bersama kita di Wanita Hari ini. Penuh kreativiti kita pada hari ini, Rina.